tunjukkan apa kita nak buat cerita. Sebenarnya pengarah ni kita kena belajar politik di belakang kamera tu juga. Politik maksudnya belakang kamera. Kita nak, sebab orang-orang yang bekerja ni semua manusia. Semua ada hati dan ada perasaan. Kalau kita fikir karya kita kan, tak fikir orang, tapi dia boleh efek dia boleh belah kan, dia benar. So kita kena make sure lokasi tu okey kan, lepas tu timing shooting tu tak terlampau drag, tak terlampau macam tak tidur 2 hari semua kan. So itu penting. Lepas tu hubungan dengan pelakon, itu sangat penting lah. Sebab kita bersembang-sembang. Okey, kita kembali ke bahagian ketiga. Okey Syafiq, Abang Nur Fadil 1, 2, 3. Secara jujur mana satu yang paling Syafiq paling suka lah? paling suka sebenarnya 3 yang spy sebab ada ramai yang cakap 2 lagi best. Lepas tu ada ramai juga cakap especially macam younger audience lah, lebih suka yang 1 punya. Pasal 1 punya more crazy. Betul. Macam no logic kan. Tapi ketiga pasal saya rasa maksudnya dia tertib sikit lah. Maksudnya tertib dari segi apa dari tu? segi pembikinan, dari segi technical tu, saya berpuas hati banyak lah. Maksudnya dari segi lighting, location, set, wardrobe, lakonan, lepas tu lawak-lawak. Sebab Abang Farid 1, Abang Farid 2 sebenarnya sebab asal kita nak buat cerita kelakar kan, lawak. Jadi Abang Farid 1, Abang Farid 2 ada lawak orang gelak, ada lawak orang tak gelak. Tapi macam Abang Farid 3 saya tengok kat panggung wayang majoriti pecah, semua hit. So tapi ya preference orang lain-lain. Tapi bagi saya macam untuk saya suka yang ketiga lah. Yang ketiga, macam penambahan Johan dalam tu banyak tak beri membantu? Membantu memang sangat membantu. Lepas tu masa tu sebab franchise Abang Farid 1, 2 maksudnya dah sukses kan. So semua orang masa tu yang saya suka, semua orang ada semangat. Kru, pelakon semua ada semangat nak buat yang terbaik, so bila hasil dia pun saya puas hati. Lepas tu kutipan tak adalah tinggi sangat, tapi 25 million sangat okey kan? Sangat okey dengan bajet dia. So saya rasa puas hati lah dengan filem tu, dengan outcome, dengan kutipan. Rasa macam macam lega lah. Macam ada satu scene dalam tu yang mengingatkan saya, mungkin saya buat homage pada Jackie Chan ke apa kan, yang fighting tu. Saya punya idea kan, macam fighting kungfu. Fighting kan, sebab saya suka tengok Stephen Chow, Abang Farid 1 kan, fighting CGI pam. So Abang Farid 2 saya tak banyak sangat fighting, banyak tembak-tembak. Abang Farid 3 saya rasa nak buat fighting balik lah. Tapi Stephen Chow saya dah buat Abang Farid 1 yang fight ada CGI. Saya tengok balik filem-filem Jackie Chan lama, Sammo Hung, saya fikir sebenarnya fighting tanpa CGI ni lebih best, efektif. Dia memerlukan cinta terhadap martial art tu yang tinggi kan, yang sebenarnya nilai seni dia jauh lebih hebat daripada fighting yang ada CGI. Faham. Jadi lepas tu kalau kita perasan film-film Hong Kong macam Jackie Chan sama Hong, kamera dia tak gerak. Betul. Letak pelakon kena hebat, kena fight. Statik ke kamera dia. Jadi banyak long shot lah kan. Dalam Abang Farid 3 kalau perasan memang saya tak banyak shot gerak. Sebab Abang Fadil 1 pun shot gerak-gerak kan. Pun banyak gerak. Jadi saya nak try Hong Kong punya style. Ni kira eksperimen juga ni. Eksperimen juga. Okey. Lepas tu waktu tu pun pelakon-pelakon macam AC Mizal, Zizan, Johan, Elizabeth Tan memang pergi training. Saya suruh diorang pergi training about 1 week ke 2 weeks kan. Cukup tapi hasilnya okey lah. Sebab selalu macam buah-buah tu semua yang koreografer tu dah ada. Okey. So saya tengok so diorang perlu
warm up, Biasakan je. biasakan, ingat ada memory muscle sikit cukup kan, sebab kita dekat set nanti kita akan, kamera tak gerak tapi dia selalu macam 6-7 second je, Okey. lepas tu cut, kita ambil macam dulu saya buat fighting, okey, daripada single shot start daripada awal, lepas tu balas, lepas tu buat, tapi penat. Yalah. Artis akan jadi penat minat. Betul. So saya tengok making of Jackie Chan kan, sebenarnya diorang tak buat balik, diorang fokus satu demi satu, diorang edit masa shoot. So selagi shot ni tak okey, selagi tu jangan move on to the next shot. Dan kena buat okey sebab tak ada shot lain. Dia memang shot untuk ikut flow buahan ni itu saja shot tu. So kena buat sebaik mungkin. So itu saya buat Abang Fadi 3. Maksudnya saya cakap artis okey, tak ada shot lain. Shot Suka ni dia. nak tak nak kena jadi. Kena perfect lah. Lepas tu saya cakap tak nak gerak kamera. Tak nak gerak. Cuak dia orang. Diorang buat sungguh-sungguh 7-8 take. Memang buat. Ada satu shot tu Zizan dengan Johan, lawan yang Johan nak tumbuk, lepas tu dia elak, tumbuk, dia elak. Itu banyak buah. Banyak buah yang macam 11 second juga lah. Agak panjang, banyak buah. 18 take. 18 take. 18 kali sebab cakap tak okey. Lepas tu dia tak okey, buat lagi. Tak okey, buat lagi, tak okey, buat lagi. Sampai saya rasa macam dah takut dah minta boleh tak. Lepas tu dia tak okey, buat lagi, buat sampai jadi lah. Tapi itu pun sebenarnya maksudnya 11 second, 12 second. Kalau kita tengok Sammo Hung, Jackie Chan, ada yang kadang 20 second dia hold shot tu, kamera tu tak bergerak, fight tapi mantap kan. Tapi itu berbulan-bulan lah diorang shoot. Diorang pun memang fighter. Memang masyarakat. Masyarakat punya orang. Macam Jackie Chan dulu ada, dia buat Kung Fu Pula. Snake tu kan. Ada filem tu, ending fight dia tak silap 3 minit. Dia shoot scene tu 3 minit, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Saya tengok, 3 bulan patutlah perfect kan fighting ni. Kita kat sini kita tak adalah masa sebanyak tu. Macam saya shoot selalu satu fight scene 2 hari, maksimum 3 hari lah. Tapi boleh lah, maksudnya kalau ada semangat ke boleh lah. Mungkin tak se-perfect Jackie Chan, tapi saya sangat puas hati lah dengan fighting pelakon-pelakon. Sebab tu kalau kita tengok balik filem-filem action Hong Kong je, 80s punya filem action lagi best lah. Kalau fighting lah sebenarnya lagi best. Tapi mungkin bila dah zaman 2000 benda tu dah terlalu banyak sangat, orang dah boring. Itu yang Steven Chow buat, ada VFX, CGI. Tapi lepas 2000 macam 2020 ni kan, macam orang tengok balik sebenarnya 80s ni lagi best. Dia lagi real, lagi ada impact kan. Lagi real. Dan bila tengok balik sebenarnya susah buat ni. Stun dia orang pun gila-gila. Stun dia jatuh daripada tingkat 2 ke lantai kan. Jatuh, patah kaki, patah apa semua. Itu yang orang ramai tak faham, kenapa kadang-kadang ada director yang terpaksa guna gegar-gegar ni. Nak menutup. Itu macam saya pun guna juga. Yelah, sebab especially macam bila kita tahu pelakon tu tak okey, kan? Kita pun ada kesilapan, mungkin kita tak bagi training yang cukup kan, ataupun masa tu ada masalah shooting, macam masalah. So selalunya saya akan maksudnya try kamera tu bergerak dengan bagi nampak pergerakan dengan artis tu, bagi nampak tak kekok sikit lah. Sebab tu yang orang lepas tu lagi-lagi contoh macam macam Mak Kilau kan, dia shoot tu dekat padang panas. Kan? Bukan mudah nak buat fight scene. Abang Long Father 3 saya buat dalam studio. Ada aircon. So boleh lah buat berkali-kali kan. Sebab saya pernah buat fighting scene dekat luar. Ya Allah, benda-benda ni orang tak tahu kan, orang tak tahu Malaysia punya panas, dia ada terik yang macam kan. Minta maaf selit. Sebab kita shooting bukannya seminit 12 jam. Ya, lama dekat tengah panas tu. Memang susah. Dia sebab kita orang pernah buat dekat mana? Puncak Alam. Saya pingsan tau. Pingsan. Padahal fighting simple ni. Abang Long Father 3 rasa ada 2-3 orang pingsan. apa heat stroke. Pasal dia orang pakai SWAT,
baju SWAT. lagi lah. So saya macam suruh dia macam berlari so, tiba-tiba boom. Macam koreo siapa buat yang Abang Long Father 3? Koreo Fight. Fight daripada Hafiz dengan Abang Razif. Abang Razif yang selalu dengan scope style. Lepas tu ada juga William. Okay. William ni dia Chinese stunt director. Dia pernah bekerja dengan Jackie Chan. Dia pernah bekerja? Dia ke yang berlakon dalam cerita Ringmaster dengan tak yang local film yang Zora Arifin tu. Alamak lupa lah. Sangka? Kan cerita polis. J Evolution. J yang kedua tu, J Retribution. Saya tak tengok tak tu. sure. Saya tengok tapi tak sure. Tapi William ni dia sebab Jackie Chan dulu banyak shoot dekat Malaysia. Jadi William ni dia memang banyak kerja. Banyak bekerja dengan Jackie Chan. So dia tahulah movement Jackie Chan tu kan. So dia banyak. Dia lokal. Dia lokal. Bukanlah orang lain lah. Pengalaman tu dia bawa tu. Pengalaman tu bawa tu. Tapi macam stunt, explosions, kereta balik ke apa ke is Hafiz stunt. Hafiz dengan ayah dia Abang Razif. Anak beranak anak beranak. Okay. Kalau yang part 3 Agent, nombor 2 Kingsman, part apa tema? Tu nak tanya, nak buat eksperimen lagi ke tak? Mesti eksperimen. Mesti saya nak buat lain ni. Okay. Tak boleh spy dah, dia kena lain. Tapi belum fikir. Dah ada idea tapi belum boleh diumumkan. Dah ada idea lah. Ada idea belum boleh diumumkan. So memang ada lah 4 Abang Long Father 4 ni. InsyaAllah. Tapi bukan masa yang terdekat ni. Yalah, dia nak settlekan ni dulu mana yang ada ni kan. Dia kena lagi dah banyak siri, dia kena lagi mengarut. Macam Fast and Furious kan. Even macam Mission Impossible pun 1, 2, 3 lepas tu dia break sekejap. Dia sekejap lama baru datang balik. So ni saya dah buat yang bagi 3, Abang Long Father 3. Relax sekejap. Healing dulu. Layan sharing dulu. Layan sharing dulu. So akan terus bereksperimen sampai bila ke ataupun akan pada satu masa akan stop eksperimen, dah cukup eksperimen, tak nak ada eksperimen, terus statik you buat macam dah ada ni. Saya rasa saya akan sentiasa terus bereksperimen. Sentiasa aku rasa sebab saya tak nak buat benda yang sama sebenarnya. Saya tak nak buat benda yang sama. Saya nak buat benda yang baru, benda yang saya tak pernah buat. Tapi mungkin tak adalah terlalu pelik sangat. Tapi maksudnya konsep, form ataupun naratif dia yang beza yang saya buat sebelum ni. Okey, macam benda macam nak cakap apa? Sila. Syafiq kata banyak benda suka tukar-tukar style apa semua. Tapi ada tak satu ciri khas dalam semua filem Syafiq yang Syafiq kekal ni? Kira DNA Syafiq. DNA saya. Kalau orang tengok ni filem Syafiq ni. Dulu sebenarnya macam plot twist. Plot twist. Tapi saya rasa mungkin orang belum dapat tangkap ni, tapi saya nak try establish yang maksudnya saya kalau setiap kali filem saya keluar dia macam a box of chocolate. Macam you never know what you're gonna get. Saya nak try, maksudnya saya harap orang okey lah kan, untuk maksudnya setiap kali saya keluar filem dia bukan sesuatu yang boleh senang dijangka lah. Mungkin lain. So dia punya trademark dia bukan straightforward punya cerita lah kan. Susah ke nak cakap? Susah juga. Mungkin kadang-kadang saya nak buat straightforward. Tak boleh dijangka lah sebenarnya cerita. Sebab dalam filem memang sebenarnya kita buat apa pun tak salah sebenarnya. Kalau sebenarnya kalau director tu dia betul-betul nak buat apa nak buat, dia jujur, dia rasa apa dia nak buat ni memang betul-betul makna bagi dia kan, walaupun sampah bagi orang lain tapi bagi dia bermakna kan, then tak salah pun buat lah. Macam kalau Syafiq punya ultimate dream lah untuk filem Syafiq sendiri, apa filem macam mana? Kalau bajet bukan persoalan,
No limit lah. No limit. Okay, ada dua. Satu, kalau saya dapat bajet yang besar, saya nak try buat macam filem Dune. Yang baru ni. Bagi saya minat cerita tu ya, macam sebelum ni Mad Max. Okay. Saya teringin lah nak buat cerita, tapi tu memerlukan kos yang besar untuk buat betul-betul cantik kan. Tapi macam Mad Max tu boleh kot rasanya. Kan mahal juga. Sebab saya tengok behind the scene dia, saya study betul, saya tengok dia sebenarnya macam beribu shot visual effects. Pasal gurun tu sebenarnya tak cantik pun. Dia memang gurun bukan di CGI tu, green screen. Dia shoot kat gurun, tapi gurun tu tak cantik. Dia touch up balik every shot. Every shot supaya gurun tu nampak cinematic. Gila kerja dia. Macam cerita Dune pula, dia tak ambil gurun, dia ambil macam padang pasir. So padang pasir pun ada set of challenges dia juga lah. Shooting kat padang pasir ni selalu kamera rosak lah. So kos dia rosak pasal apa? Pasal pasir tu masuk. Pasal kamera kita ada yang macam kat komputer tu ada yang angin masuk. Pasir masuk habis lah. Yelah, dia kan debu. So memang macam tengok dulu kamera rosak, tukar kamera, so kos panas lagi. Kira sci-fi lah habis post apocalypse lah. Tapi itu buat masa sekarang tak. Maksudnya kita berangan lah. Berangan lah kalau ada bajet besar. Itu satu. Satu lagi, sebenarnya impian saya, mungkin orang cakap cita-cita tinggi lah, tapi tak menang kat Oscar pun tak apa. Tercalon. At least kita dapat bawa orang sana tengok, tercalon kat atas shortlisted je pun dah sangat boleh. Sebab saya sangat pandang tinggi pada pengarah filem Korea Bong Joon-ho. Parasite ke? Parasite, The Host, Snowpiercer. Dia menang Parasite Oscar. Filem yang dibikin di South Korea, bahasa South Korea, dibuat dengan orang South Korea, pelakon South Korea, tapi boleh dilihat secara seluruh dunia, globally. Betul. So sebenarnya kat Malaysia kita perlu yang tu lah. Sebab ramai yang director macam kalau kita nak pergi sana kita kena buat cerita orang putih. Tapi saya rasa tak sedap. Saya rasa sebenarnya kita kena buat filem Malaysia, bahasa Malaysia, kita tunjukkan kita pun sebenarnya boleh. Itu impian saya, harapan saya berusaha lah. Mungkin memang bukan sekarang lah. Saya akan cuba berusaha. Tengok. Yalah, kita nak bagi diorang tengok benda yang diorang tak pernah tengok lah. Kalau kita buat macam diorang juga. Budaya kita ni kan. Ada macam Parasite tu kan, simple je tu. Bukanlah simple, cerita dia ni lah, tapi possible lah. Okay, kena pakai spek. Tak ada kan? Ada, tapi tanya lu. Tapi ni dia seram nanti lu. Okay. Ni cakap pasal seram lah, penunggak agama. Okay. Macam mana Syafiq punya pengalaman dengan penunggak agama itu? Antara yang dapat sambutan ni Syafiq punya itu Astro First tu bukan filem wayang. Astro First lah. Itu Astro First. Itu consider tele super tele itu kira super tele lah untuk Astro First. Dengan bajet yang agak tight kat tu kan. It was dia bukan filem memang bukan filem. Jauh sekali bajet dia dengan filem. Tapi kalau orang yang tak tahu kan, tengok macam quality filem. Ada orang suka, ada orang yang tak suka. Tapi saya shoot penuh agama, saya suka cerita yang saya buat tu. Saya suka sebab kalau kita tengok dia ada penunggang agama 1, penunggang agama 2. Dan penunggang agama 1 kita tunjuk ada satu orang ni yang menggunakan agama, dia tipu satu keluarga ni. So satu ahli keluarga ni lawan dia. Tapi penunggang agama 2 kita tengok yang dulu lawan orang jahat ni, dia pun dah tergelincir. Tergelincir tapi dia datang balik. Dia bertaubat balik lah. Tapi dia menunjukkan dia ni manusia.
Yang saya suka itu saya tulis skrip dengan Nazri Bovinsky. Bovin. Bovin. So Bovin dulu kerja PS. oh ya. Yeah. So Tulis. macam memang goal kita masa tu nak buat yang maksudnya walaupun maksudnya orang yang alim ke apa kan, dia sebenarnya manusia juga. Betul. Tapi kita tak boleh juga macam cakap semua orang penuh dengan agama. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia pun manusia juga. Kadang-kadang tergelincir dan kadang-kadang lepas tu dia boleh taubat Itu balik yang part 2 punya tu kan. Dia tunjuk part 2 balik. sebelum ni kau tak berada dekat tempat tu kan. Sekarang bila kau dah kat situ. Betul. Menarik lah. Twist kat situ. Tapi dia sebenarnya cerita dia cerita hantu. Tapi bila saya shooting, tulis skrip apa semua, sebenarnya saya rasa cerita tu lebih kepada drama. Penceritaan dia lebih drama. Betul. Dia bukan full horror. Dia bukan full horror. Because kalau tengok cerita Villa Nabila yang saya buat kan, sebenarnya saya bukan orang yang tak takut dengan tu. Tapi the concept of ghost tu sebenarnya dalam mental bukan susah sikit untuk saya percaya. Bukan, saya percaya maksudnya ada kewujudan tapi bukan semua datang cerita hantu percaya terus. Maknanya maksudnya skeptical lah. Bila hantu tu muncul macam kenapa? Saya nak tahu maksudnya mesti ada reason. Mesti ada reason. Lepas tu, dan saya selalu percaya yang memang hantu dia tak boleh maksudnya mencederakan kita apa semua. So that's why macam dalam Pedoman Agama 1 dan 2 pun saya tunjuk memang dia kacau-kacau gitu. Dia kacau-kacau macam tu je. Sebab tu orang cakap macam tak ni kan. Sebab dia sebenarnya macam mostly is our imagination. Kan? Memang benda tu ada kan, tapi mostly it's our imagination. That's why. Tapi tu lah, mungkin next saya buat filem tu konsep yang berbeza. Boleh cerita macam mana konsep? Tapi personally Syafiq minat tak cerita hantu? Saya minat, tapi sebenarnya saya susah nak takut. Saya susah nak takut tengok cerita hantu. Susah nak takut tengok cerita hantu. Sebab saya pembikin filem, so saya tahu there's a camera behind that. So jadi susah sikit. Susah nak feel lah. Jadi susah nak. Tapi ada tak cerita hantu yang buat Syafiq rasa seram? Okay, ni agak klise. Conjuring. Because Conjuring dia tak guna efek takut apa, dia guna jump scare. So jump scare tu kita percaya ke hantu tu, tak percaya ke, terkejut juga. Kita akan terkejut juga. So benda tu it's a macam fun ride lah, fun experience lah. Tapi macam cerita hantu yang betul-betul takut, saya rasa last saya tengok dulu Ju-on. Yang masa saya kecil-kecil yang memang saya tengok takut, yang sampai teringat nak masuk bilik macam ni. Pernah tengok Jepun tu? Jadi tengok tapi tak apa-apa. Dia macam teknologi dengan hantu TV macam keluar dari TV susah sikit lah, macam hantu keluar TV. Dark water. Tapi ada orang tengok takut kan. Dark water saya tengok takut. Saya macam tu takut. Kalau The Exorcist yang Emily Rose tu. Okey. Tu kan. Tapi sebenarnya saya paling takut Ju-on. Ju-on Ju-on hantu budak-budak tu first time saya tengok. Hantu tu. Lepas tu masa saya kecil lagi tengok cerita tu. Memang trauma. Saya pernah tengok It Follows tak? It Follows pernah tengok. Betul tak? Itu okey. Itu dia lagi macam ada logik. Sebab dia tak ada jump scare. Betul lah. Creepy. Dia ada logik Dia ada logik dia. Tapi sekarang ni sebenarnya nak buat cerita hantu lebih susah. Sebab banyak cerita hantu kan. Betul. So dulu trik dia jump scare. Sekarang apa? Sekarang jump scare pun dah tak works dah. Sekarang orang tengok shot orang dah tahu dah. Ini jadi hantu keluar kat mana kan. Orang dah boleh tahu lah. Tu yang cabaran dia. Tricky sikit lah. Ada ke benda yang boleh ubah? Sebab benda semua dah pakai. Itulah tugas pengarah. Tugas pengarah kena cari lah. Kita tengok je lah. Ada nak tanya ni? Boleh? Sila.
Villa Nabila pula. Villa Nabila. Okay. Buat dekat tempat yang betul lah. Location. buat kat tempat Location betul kan. betul lah. So ni tak tanyalah sebab penonton kadang dia suka cerita-cerita seram kan. Pengalaman seram. So ada nampak apa-apa ke dekat Villa Nabila tu, gangguan kepada pelakon ke, kru ke? So far saya shoot tu 8 hari ke 9 hari, saya tak ingat. Sekejap je. Sekejap je. Masa tu dah memang shoot malam lah. Pasal scene banyak malam. Ada siang lebih, banyak malam. So far alhamdulillah tak ada apa gangguan. Kecuali memang banyak kali tiba-tiba macam ada bau busuk. Tiba-tiba macam dia bau busuk betul hilang. Macam tu lalu. 2-3 kali. Tu kru buang angin. Tak tahu. Mungkin juga kan. Tapi dia macam bau bangkai binatang. Okay. Yang macam Tiba-tiba tapi kita orang shoot je lah. Buat betul. So far alhamdulillah tak ada apa-apa. Dia tu saya tak tengok. Ada yang seorang pelakon tu dia macam Mengacau. kena histeria. Tapi macam ada ustaz tu cakap tak ada apa-apa sebenarnya, tak ada apa-apa kan. Lepas tu kita orang macam penat syuting, macam tolong jom kita habiskan syuting. Lepas tu dah okey. Lepas tu okey. Aku dapat macam ni pun Dia nak kebatian ke? Tapi masa kita syuting tu bukan kita orang dia, maksudnya ramai. Masa tu ada wartawan, ada TV. Pasal masa tu pun tengah hangat kan. So wartawan, TV semua memang tengah buat coverage apa semua. So masa awal parts kita syuting tu ada wartawan tengah buat cover dekat. Tu pun keluar lah. Meriah tempat tu. Meriah tempat tu. Masa kita shoot meriah, sebab tu masa shoot tak rasa ni sangat, tak rasa. Dia punya tema tapi bila kalau seorang-seorang tu melakukan pasal dalam cerita Villa Nabila tu kan dia macam ada documentary like and then ada seorang lelaki tu memang dia bawa handycam tu pergi duduk seorang-seorang tu kan. Itu yang betul-betul dia duduk seorang-seorang. Itu memang kalau seorang-seorang saya memang menakutkan. Saya tak pergi, itu orang-orang lain yang pergi lah. Memang dia saja nak buat macam tu. Pasal kita nak try capture, mungkin kalau duduk seorang-seorang letak 2 kamera, ada lampu sikit mungkin dapat hantu. Tapi dah shoot berjam tak ada apa. Tak ada apa-apa. Bunyi pun tak ada. Tak ada. So macam ending Villa Nabila memang bila kita datang shoot tu memang tak ada apa-apa. Yelah, ramai sangat. Tapi yang masa dia pergi seorang-seorang tu memang tentu tak ada orang. Masa dia pergi seorang. Masa dia pergi seorang tu pun tak ada tapi tak ada apa-apa. Tak cukup keras lah tempat. Tak tahu. Dah. Tak ada hasil. Sorry lah. Sorry semua. Kita benda yang baru-baru hype itulah Polisi Evo 3. Syafiq punya tahan. Dan Syafiq tak terlibat dengan skrip yang ni. Tidak. Mengarah sahaja. Mengarah saja. Yes. Lepas tu scope production ada invest. Maksudnya it's a co-production. Okay. So macam mana pengalaman mengarah saja? Selalu saya buat semua kan, script apa semua. Macam mana dari sudut kreativiti tu? Itu under satu syarikat lain yang uruskan, Black Flag. Selalu saya buat under scope, maksudnya under syarikat bapak saya. Tapi untuk Polisi Evo 3 saya belajar banyak benda juga. Sebab for the first time selalu saya buat storyboard ataupun shortlist untuk babak-babak yang sukar lah, yang macam complicated. Tapi untuk Polisi Evo 3 saya buat shortlist daripada awal sampai habis, berpage-page lah, banyak page. Saya rasa beratus page juga banyak page shortlist daripada A to Z. So kenapa buat macam tu? Supaya bila shooting nanti dia jadi mudah. Dia jadi tim teknikal tahu shot apa yang kita nak ambil, dari arah mana. Jadi semua orang semua dah prepare. Dah prepare. So dia macam smoothkan lah. Dia smoothkan shooting tu. So dia punya time shooting pun ada time yang dan shooting Polisi Evo 3 pun disebabkan kita ada buat shortlist, lepas tu pre-production kita lama.
shooting tu dia jadi tak stres dan semua cukup tidur. Selalunya shooting tak cukup tidur. Tapi Polisi Putih 3 saya ingat shooting tu Daripada pukul apa sampai pukul apa? dia selalu 12 jam je. 12 jam. 12 jam lepas tu kita dah balik. Limit dia maksimum tu. 12 jam. Kadang-kadang ada certain days 13 tapi 1-2 kali je lah jadi. Tu pun sejam lah terlajak Sebab selalunya shooting kadang sampai 18-20 jam pun ada. Ya. Tapi yang ni dia the management sangat bagus lah. Kita shoot tak silap 45 hari ke 46 hari saja lah. Dia singkat jadi Dia singkat lah. Tapi dia kalau nak, yang saya nampak bila nak shooting yang smooth macam tu, cepat macam tu, dia memerlukan masa pre-production yang lama. Lepas tu macam scene crashing ke kan, yang saya nak try buat yang lain juga, tapi kadang-kadang sebab itu melibatkan nyawa kan, so kadang-kadang bahaya juga, trauma pula. Buat alhamdulillah saya dah banyak kali buat stunt punya scene, alhamdulillah okey lah, tak ada kecederaan yang teruk lah kan. Tapi cedera mesti ada kan. Macam baru-baru ni filem saya Sheriff, stuntman tu dia, maksudnya scene dia kena tembak, dia langgar ada besi jatuh dekat macam satu periuk lah. Lepas tu sudah besi tu sudah tercucuk dia punya kepala. Seriau Kan? Bocor lah. Bocor lah. Lepas tu pergi jahit lah. Tapi tak dalam lah. Lepas tu besok tu macam ada scene stunt. Patutnya orang yang sama buat. Saya macam macam mana ni kan. Lepas tu dia macam tak apa, boleh.